Babu ma jaa fi siwak. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku, tentu atau niscaya aku menyuruh mereka memberus gigi pada ketika setiap kali hendak bersembahyang, pada ketika setiap sembahyang. Tak bunyi. Kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku suruh mereka memberus gigi ketika setiap sembahyang ataupun sebelum setiap sembahyang. Abu Isa berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Muhammad bin Ibrahim daripada Abi Salamah daripada Zaid bin Khalid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Salamah daripada Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya bagi saya sahih. Kerana ia telah diriwayatkan bukan dari satu jalan sahaja, bukan hanya melalui satu saluran, daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Abu Hurairah sebenarnya sahih kerana ia telah diriwayatkan min ghairi wajhin, bukan hanya melalui saluran sahaja. Muhammad bin Ismail, adapun Muhammad bin Ismail, dia mengatakan hadis Abi Salamah daripada Zaid bin Khalid lebih sahih. Abu Isa berkata fil bab an Abi Bakr As-Siddiq, dan seterusnya sampai ke akhir itu, dengan sanad yang Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak kerana saya takut akan menyusahkan umat saya, nescaya saya suruh mereka berus gigi sebelum setiap sembahyang, dan saya mentakhirkan sembahyang isya hingga ke sepertiga malam. Qala, kata perawi, kerana itu Zaid bin Khalid bersembahyang di masjid sentiasa dalam keadaan siwaknya berada di atas telinga, berus gigi dia berada di atas telinganya, diselit di atas telinga dia, iaitu di tempat pen di telinga penulis. La yaqumu ila salah illa istanna, tidak berdiri dia untuk mengerjakan sembahyang melainkan dia akan memberus gigi. Thumma raddahu ila mawdi'ihi, kemudian meletakkannya di tempatnya, yang di atas telinga. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih. Bab hadis tentang apabila seseorang itu bangun dari tidurnya, dia janganlah memasukkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya, yakni terlebih dahulu. Imam Tirmidzi dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun dari
bangun di waktu malam, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air sebelum dicurahkan ke atas tangannya sekali atau dua kali air, mana dibasuhlah. Kerana sesungguhnya dia tidak dapat pasti bilakah di manakah tangannya itu bermalam. Wa fil bab an Ibnu Umar wa Jabir wa Aisyah. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Syafi'i berpendapat, saya suka untuk setiap orang yang bangun dari tidur, sama ada tidur tengah hari ataupun selainnya, dia tidak memasukkan tangannya ke dalam air sembahyangnya sebelum membasuhnya. Kalau dia memasukkan tangannya sebelum membasuhnya, karihtu dzalika lahu, saya tak sukalah begitu. Saya menganggap perbuatannya itu makruh. Tetapi perbuatannya itu tidak merosakkan air jika di tangannya tidak terdapat najis, tidak ada najis. Ahmad bin Hanbal berpendapat, jika seseorang bangun dari tidur di waktu malam, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam air sembahyangnya sebelum membasuhnya, saya lebih suka dia membuang saja air itu. Ishaq berpendapat, jika seseorang bangun dari tidur di waktu malam ataupun siang, dia tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam wudunya sebelum membasuh. Sebelum membasuh tangannya itu. Bab ma ja'a fi tasmiyah 'inda al-wudu. Ini bab membaca bismillah ketika nak berwudu. Dengan sanad yang Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib, daripada neneknya, daripada ayahnya, yakni ayah kepada neneknya. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana gitu kan. Qalat ka qala, itu sepatutnya qalat, qala, gitu sepatutnya. Sini qalat, sebab an jaddatihi an abiha, daripada neneknya. Lepas tu nenek dia tu ambil daripada ayahnya. Ayah dia je kata saya dengar. Jadi qala lah, di sini qala. Dia kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah sebelumnya, pada ketika nak ambil wudu. Alaihi wa fil bab an Aisyah dan seterusnya. Qala Abu Isa, qala Ahmad bin Hanbal, kata Ahmad bin Hanbal, saya tidak mengetahui berhubung dengan perkara ini ada satu hadis yang mempunyai isnad jayyid. Mana tak ada satu pun hadis yang sanadnya jayyid, molek lah. Ishaq berkata, kalau seseorang itu meninggalkan tasmiyah dengan sengaja, dia kena ambil semula air sembahyang. Tapi kalau dengan terlupa ataupun dengan ta'wil tu dia pakai lagu mana-mana lah. Dengan ta'wil tu memadai, tak apa, so. Muhammad bin Ismail berkata, ini Imam Bukhari, ahsanu syai'in fi hadzal bab, hadis yang paling elok berhubung dengan perkara ini ialah hadis Rabah bin Abdurrahman. Hadis Rabah bin Abdurrahman yang kita baca ni lah. Abu Isa berkata, Rabah bin Abdurrahman daripada neneknya, daripada ayahnya. Ayahnya itu ialah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail.
Abu Thifal Al-Murri namanya Thumamah bin Husain. Rabah bin Abdul Rahman ialah Abu Bakr bin Huwaitib. Antara mereka ada yang meriwayatkan hadis ini dengan berkata daripada Abi Bakr ibni Huwaitib. Ini dia menisbahkannya, mengaitkannya dengan datuknya, bukan dengan ayahnya. Dengan sanad satu lagi daripada Rabah bin Abdul Rahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib, daripada neneknya Asma, ada sebut nama, binti Sa'id bin Zaid, daripada ayahnya daripada Nabi SAW, serupa dengan hadis tadi. Tengok semula. Bab ma ja'a fi siwak. Bab tentang berus gigi. Siwak ini berus gigi, perbuatan memberus gigi itu pun siwak juga. Alat untuk berus gigi itu pun siwak juga. Dan tidak semestinya kalau kata siwak ni kayu sugi tu alat yang digunakan untuk berus gigi, tak kira lah. Hak zaman Nabi nya antaranya ialah dengan kayu tu, kayu arak ke panggil, kayu arak, bukan kayu arak. Hak Melayu tu kalau arak tu, hak mabuk tu alif ra qaf dah, bukan alif ra kaf. Ni alif ra alif kaf, arak, kayu arak. Nama kayu tu arak. Tapi bukan Nabi SAW guna kayu hak tu sama, tak tinggal hak lain-lain pun dia kena guna. Daripada situ dapat difahami bahawa buah gigi ni ialah dengan sesuatu yang boleh menghilangkan kotoran. Tak kira zaman dulu tak ada plastik. Jadi kalau kita guna buah gigi hak plastik sekarang boleh juga. Lepas tu maju lagi dah. Buah gigi apa dia? Elektrik. Boleh juga. Buah gigi tu panjang kau dah, boleh juga. Hak bulat kau ikutlah ke mana-mana. Asal maksud asal tu siapa. Banyak dalam hadis-hadis kita tengok Nabi SAW tidak guna kayu arak saja. Ada kali dia guna tangan dia cari. Ada juga. Dia guna kayu-kayu yang lain pun guna. Mana tidak ada tahdid, ketentuan dan tauqid dalam penggunaan buah gigi tu. Sebab tu bagi anak ini maksudnya buah gigi ikutlah dengan gapo pun. Selesa mana? Selesa mana? Orang duduk kata kalau buah gigi dengan hak ni kan, apa dia? Hak plastik ni lah, hak jualan ni. Darah gosi. Darah gosi ya. Iyalah mungkinlah. Tapi dia ada hak kerah lembut. Kita boleh pilih. Lepas tu kalau gonya molek tidak derah. Kalau gonya derah kan, kena sen ni. Gonya tu kalau dia licin, glosor kena sen ni. No. Sakit kalah dah. Kalau hak derah lah. Orang perempuan dia gonya kau. Beralu perempuan ni. Orang lelaki gaduh kena sini dah. Jadi kalau guna hak elektrik kan, kau murah dah guna hak elektrik, dia boleh cah bateri dia. Dia boleh cah bateri dia. Jadi kalau kita guna tu tak ada masalah tonyoh lah. Dan tak ada masalah tonyoh gosi kau jadi nepuh gosi, tak ada. Lembut, memang mudah. Lepas tu boleh pakai dalam ni, boleh berlaku, boleh pusing berlaku. Sebab doktor kan, dia guna elektrik cuci gigi tu. Lepas tu boleh lagi. Ikutlah mana-mana pun tak apa. Tak apa berlaku. Nak kayu sugi, nak ambil kayu sugi pun tak apa juga. Tidak kayu sugi hak lain pun tak apa, boleh berlaku hak ni ya. Kalau kita hakkan dengan kayu sugi saja jadi susah. Dalam Nabi tak sini susah. Sebab tu dia apa ni kata tak sini tak apa ni suruh buah gigi setiap kali nak sembahyang tu tak sini susah lah. Lepas tu kalau pakai kayu arak pula, kayu arak mana boleh siap. Ya. Kena odah pula. Nyusah. Kena ingat. Nabi kita tidak ajar menyusah. Mudah. Ikutlah kayu gap ada. Dengan garam pun orang gosok gigi. Dengan garam pun orang gosok gigi.
Oh, zaman dulu. Boleh berlaku asalkan cuci hot tu hot. Asalkan bersih. La amartuhum, tentu aku suruh tu sebagai wajib lah. Lepas tu ada juga tetap dia kena ni. Bila dia kena mana sunat. Bila dia kena mana sunat. Ada yang kata tidak sunat, elok saja, molek saja, mustahab. Mustahab. Jadi paling kurangnya molek. Cuma tempat tu mana, bila supaya dengan Zaid bin Khalid pakai tu, kau dekat nak maya, bangun nak maya, boleh tok sin, tok sin ni kecil dah, tak boleh jatuh dah. Daripada dulu dia besar, kalah dia besar kan, dia selit sini, orang menulis dia selit sini, dia selit sini. Ada baca dalam satu kitab Berilwiyah dan Ihsan Ilahi Zahir sebut pengasah Berilwi, Ahmad Ridha Khan Berilwi. Dia ni rajin nulis dia, tapi dia berhinyupoh. Penyakit berhinyupoh bayi benar. Kadang-kadang dia tak ingat dia letak mana pen dia, padahal duduk sini. Dia nak ayat dia letak sini. Sekali tu dia pakai spek, dia naik atas gini kan, ada juga gitu kan. Dia cari rata, mana spek aku, kata dia, bobel dah. Mana spek aku, dia nyumpah kata, tidak tu kan dia spek dia datang. Dia pun kata, dia boleh nyumpah lah. Tu pribadi dia. Jadi kita kena tahu juga satu ajaran tu pribadi dia atau pengasah dia lah ke mana. Berilwi tu. Gitulah antaranya. Tak apalah. Cuma di sini betul kalau lagu tu pada masa dekat nak sugi. Inda kulli salat. Dekat setiap kali nak semaya dia pegang zahir. Ada juga orang pekoh, orang beritakwil kan dah, dia pakai zahir juga dah. Sedangkan ulama tak, kebanyakan tak pakai lagu tu. Inda kulli salatin tadi tu ada terjemah sebelum setiap kali nak semaya. Ulama dalam bahasa Hanafi boleh kata semua lah. Sebelum nak semaya tu bila? Sebelum air semaya lah. Bukan dekat nak semaya betul tu. Dia tanya lah, apa dia mesti lah. Pahamu tu gawa sangat bapak Syafi'i tu nak minta kuliah salat tu nak pakai betul-betul sebelum nak semaya tu, nak bangun semaya tu, ketika tu apa makna bergigi. Kita nak tanya apa makna bergigi. Dia mau bergigi buat apa? Nak suruh cuci. Kenapa kalau kali lah gitu nak cuci apa? Lepas tu kalau kau nyogom, bukan masa dia tu. Kalau kau nyogom, takkan kita tak nak kehek? Tidak gitu kan? Nak kehek. Lepas tu bukan masanya nak kehek gapo tu pada masa tu. Lepas tu kalau darah, tidak ada orang kata kalau tubik darah kan, jadi tak sah semaya pula kan? Jadi sebenarnya tak sesuai. Kalau sesuainya tu sebelum ambil air semaya situ. Jadi indah ni tak boleh kita kata indah tu dekat nak maya betul. Jadi pakai zahir, sepuluh zahiri lah gitu dah. Sepuluh zahiri Lepas tu kalau buat pun tak ada mana. Kononnya sunnah. Adakah Nabi ni suruh buat sesuatu yang tak makul? Waktu ada tak diterima. Walaupun sahabat buat, kita tidak mesti ikut sahabat seorang ni. Hak lain-lain cuba kaya. Cuba kaya hak lain. Ada ke buat lagu? Tak ada. Ada seorang dua, bukan amalan umum. Dia faham lagu tu, ikut dia buat. Tapi kalau ada tak silap. Sebab itulah ulama tahu pun dia tak pakai tu. Ramai orang tahu dia tak pakai. Apa makna? Buat gitu. Adakah Nabi nak gitu? Kalau lagu tu pakai buat lagu tu semua masjid dah. Nampak pelik benda? Nah. Kata untuk apa? Sunnah Nabi ni makul, tidak makulul makna ke makulul makna. Kalau buru gigi ni kita faham benda bukan sepuluh rakaat semaya.
Nak cuci gigi lah, nak suruh bersih gigi. Apa dengan lagu tu bersih kau? Kita kena faham maksud dia tu. Sebab itulah qala al-qari fil mirqat, dalam syarah Mulla Ali al-Qari dalam mirqat berkata, inda wudu'iha, ketika nak ambil air maya tu, bukan ketika bangun dah nak maya tu. Tengok, ni apa ni, kita wakil masalah. Mulla Ali al-Qari, apa dia kata gitu? Mana-mana ni orang yang inda ni dekat lah. Inda tu mana dekat lah, kata dia. Inda, jangan tengok hadis ni. Jangan tengok lepas tu dia banyak sebelum selepas dekat ni, benda ni nisbi belakang tu. Tu dekat. Aku berkhian dengan mana kita kata tu Paulimo, mana dekat juga dengan aku jelum ni, dekat Paulimo lagi. Aku berkhian dengan Kuala Lumpur, dengan aku jelum ni mana dekat. Dekat aku berkhian lagi, dekat dengan aku jelum, nak banding dengan Hok Nun. Jadi benda ni sebi, jadi kita tak boleh pegang tu. Kena tengok lah, dia kata. Mulla Ali al-Qari kata, lima rawa Ibn Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihul isnad wal Bukhari ta'liqan fi kitab as-sawm an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in. Jadi kami imaya tu. Kadang-kadang orang ni lah, dia marah kat orang, dia kata pakar zahir sangat, tak boleh. Kadang-kadang orang sebab tu kata tak boleh kata kau muka aku benda ni. Kadang-kadang kita sendiri, kita senyap. Misalnya hal ni pakar zahir lah tu, padahal ada lain banyak lagi. Dekat ketika duduk semaya, nak apa ni, nak ambil air maya, situ hak sesuainya. Barulah basuh mulut, komo ada makna. Belah-belah tu dah komo tu komo dah basuh, apa digosok gigi tu kan, ambil air maya pula, komo pula hilang lah. Mana kalau ada darah kau gapo kau hilang, barulah ada makna. Dan itu ketika bersuci, tempat bersuci itu tu tempat air lalu situ, bukan dalam masjid tempat bersuci. Bahkan duduk tengah masjid nak ludah mana, tak benar, tak sesuai, tak boleh pakai hak tu, hak zahir tak boleh pakai. Inda kulli wudu'in wa li khabari Ahmad wa ghairi, dah pasal ada hadis Ahmad dan lain-lain, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli tuhurin fatabayyana mawdi'us siwak 'inda kulli salatin. Jadi jelaslah hak maksud 'inda kulli salatin tu bila, mana. Indah juga tu orang panggil situ tu. Wasyafi'iyah, orang-orang Syafi'i, ni Syafi'i lah, yajma'un, cuba jamak di antara dua hadis ini, iaitu berus gigi di permulaan kedua-dua. Ketika nak ambil air maya tu bergigi dah, ketika dekat nak maya bergigi pun, bergigi lalu-lalu gitu dah, sekadar tu lah. Itu tempat yang sesuainya, yang baiknya. Jadi dia kata hak sebut dalam hadis ni, ketika wuduk, ketika bersuci ke apa ni, iaitu tempat yang apa ni, ada takut lah, kita buruh gigi tu, ada penekanan lah juga, lebih pada hak lain. Adapun asas ataupun asal istihbab dia tu, molek dia tu, banyak tempat lah, tidak khusus dengan waktu-waktu tertentu lah, bila-bila masa, misalnya mulut berubah bila makan sesuatu, bau, boleh lah. Ataupun lama sangat duduk diam, boleh. Ketika tidur lama kau bau mulut tu lah, boleh.
Sebab apa ulama kita tidak memasukkan hak ni termasuk dalam sunat sembahyang. Sunat, benda-benda sunat hak sebelum sembahyang. Sebab apa? Sebab kata dia, ia adalah mazinnah, bagi lukanya gusi dan keluar darah. Kalau buah gigi sungguh, mazinnah, mana berkemungkinan besar akan berlaku itulah. Dan mengikut mazhab Hanafinya, kalau keluar darah tu membatalkan air sembahyang. Dosa. Yang keduanya mungkin dia membawa kepada haraj, jadi susah, menyusahkan. Bila menyusahkan, agama ni tidak mari untuk menyusahkan. Itu dua. Yang ketiganya, tidak ada para sahabat ni tengok Nabi SAW istaka inda qiyamihi ila salat, buh gigi pada ketika dia bangun nak maya tu, nak maya lola tu, lepas qomat tu dia tak ada. Itulah pasal dia buat kita buat tak ada. Tapi kalau ada orang buat, kita kena tahulah. Kalau ada orang buat, tak sedap balok. Ikut dia, nak letak sini, nak letak dalam pokocek dia pun nak. Memang ada lah ulama apa gitu. Walaupun tidak ramai. Tidak ramai. Jadi Mulla Aliul Qari kata, hak sabda Nabi la amartu bis-siwak inda kulli salatin, itu kita kena pakai dengan takdir hadzaf mudhaf. Tu dia main takdir macam tu. Ala kena pakai dengan makna ala kulli wudu'in, ala kulli wudu'in, inda kulli wudu'in, inda kulli wudu'is salati, boleh juga. Inda kulli wudu' la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in lis-salah, boleh juga. Begitu ni yang takdir wudu' situ, supaya sesuai dengan hadis hak lain. Kena takdir lah. Sebab boleh takdir, boleh takwil. Dalilnya ialah riwayat Imam Ahmad dan Tabarani tadilah, la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in. Awit takdir, ataupun takdirnya boleh juga. Kita nak kata begini, kata dia, laula wujudul masyaqqah alaihim bis-siwak inda kulli salatin la amartuhum bihi. Tu parah pula dia. Dia pusing tu. Jangan main. Laula wujudul masyaqqah alaihim, kalau tidak kerana akan ada kesusahan kepada mereka dengan sebab buah gigi pada ketika nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang, nescaya aku suruh. Tapi buat tak ada tu lah. Tu yang aku tak suruh tu, tak ada lah, suruh tak ada. Tentu dah ada. Dah misalnya kalau nak ludah mana? Jadi nyusah lah tu. Kalau tidak kerana adanya kesukaran kepada umat aku dengan sebab bersugi tu, pada ketika setiap kali nak sembahyang, kalau kita nak pakai dekat nak sembahyang ngati, kalau tidak kerana ada ni, ada lah, memang ada lah kesusahan tu. Sebab tu aku tak suruh. Jadi tak ada lah suruh-suruh, tak ada. Tapi kalau tak ada, ketika tu aku nak suruh. Masalahnya ada kesusahan tu, sebab tu tak ada. Jadi tak ada lah dekat nak sembahyang betul tu. Begitu. Ada tu takdir lagu tu boleh juga. Mulla Aliul Qari. Lakin lam amur bihi li ajli wujudiha. Tapi aku tak suruh sebab ada lah masyaqqah tu. Sebab ada. Ini pasal Mubarak Furi ni kan, dia tidak Hanafi. Dia cuba sikit-sikit tolak lah. Dia kata tak boleh buat takwil situ, bukan sebut udah tu kata dia.
apa ni, lepas tu ba tu pula ba ilsaq dan musahabah kata dia. Ba tu selain daripada tu dalam kitab-kitab fiqh Hanafi pun ada sebut khusus suku, maknanya ketika bangun nak sembahyang ada juga. Pasal dia nak tolak orang Hanafi, dia guna kitab Hanafi. Misalnya dia tolak, dia guna kitab Ibnul Humam Syarah Hidayah, dan begitu juga Tatar Khaniyah. Itu fatwa tu, kitab fatwa Tatar Khaniyah. Begitulah. Wa dzalika la yakhfa, dia ambil Mulla Ali Al-Qari lagi ni. Mulla Ali Al-Qari bahag gitu. Apalah. Benda tu benda khilaf. Orang yang cuba nak pakai kedua, dia pakai, dia ambil kedua-dua hadis tu lah. Banyak lagi perbahasan itu. Ni nak sokong, ni memang ada lah kau tunggu ni tu. Jadi sebab tu anak kata kalau orang buat gitu, tak saya kata apa lah, kena tahu. Memang ada juga pegangannya. Baca sendiri lah. Lepas tu dia kata tak apa dah. Imam Bukhari mengatakan hadis Abi Salamah daripada Zaid bin Khalid, itu lebih sahih. Ini sahih nisbi, bukan sahih hakiki. Supaya juga Imam Tirmizi kata sebelum pada itu hadis Abu Salamah daripada Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid daripada Nabi SAW, kedua-duanya sahih di sisi saya, bagi saya. Ini pun sahih nisbi juga, bukan sahih sebenar. Sebab apa, dalam salah satunya tu kan ada Muhammad bin Ishaq, ini yang disebut kemudian. Lepas tu dalam syarah tu dia sebut sebelum wa amma Muhammad bin Ismail al-Bukhari,
wa fil qalb min hadha al-khabar شيء فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن شهاب ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات. Dia riwayat pula dah gitu kan. Jadi hak kata lebih sahih ni nisbi berlaku. Nak banding dengan hak lain. Sebab banyak lagi hak tidak sahih. Apalagi selepas dia menyebutkan riwayat Ibnu Ishaq tu, qala Abu Isa, dia kata hadza hadithun hasanun sahih. Mana ada hak hasan, ada hak sahih. Hak kata hak ada Ibnu Ishaq tu hasan. Jadi kalau dia kata sahih tu nisbi. Itu yang panggil sahih nisbi tu. Tidak bermakna Imam Tirmizi mentasahihkan riwayat Ibnu Ishaq ke apa, tidak. Serupa juga dengan Bukhari. Kalau maksud sahih tu sahih yang menepati syarat, dia bubuh dah lah, dia ambil dah dari kitab dia nya. Ni dah. Bahkan dia kata nak nisbah antara dua ni, dua riwayat ni yang disebut dalam bab ni kan. Dua. Mana riwayat Abi Salamah daripada Zaid bin Khalid itu lebih sahih antara dua. Kalau nak kata hak lebih comel, lebih molek, hak ni lebih molek. Dari segi mana? Dari segi hak ni dia ada sebut perincian cerita tu. Ni berbanding dengan riwayat Abu Hurairah sebelum pada ni. Tak ada cerita tu. Yang ni cerita letak apa ni? Tak bergigi atas telinga tu. Tak ada. Ni ada. Ada dari segi tu sah. Mana ada perincian. Ada kisah lah. Yang keduanya ada apa ni? Mutabiknya. Yang kedua ni ada mutabiknya. Iaitu mengikut tarik Imam Ahmad daripada Yahya bin Abi Kathir qala hadatsana Abu Salamah an Zaid bin Khalid. Mana ada mutabik ni. Fa dzakara nahwahu. Jadi bukan Ibnu Ishaq ni sunniyah bergantung dengan dia, bukan tafarrudat dia lah. Ada lagi hak lain. Antara satu lah yang dikatakan lebih sahih tu. Bukan makna sahih ni sahih hakiki. Hak dia nak tu menepati syarat dia tu. Tidak lagu tu. Menepati syarat apa ni Tirmizi pun tidak. Itulah bendanya kitab ni kadang-kadang payah ni kena faham. Itulah payah ni. Benda tu. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي dan seterusnya. Jadi ada dalam bab ni, dia sebut fil bab ni merangkumi semua lah, bukan makna setiap kali nak sembahyang tu khusus lagu tidak berkenaan dengan buh gigi lah, tak kira lah masa mana-mana, tak kira lah ada pasal buh gigi. Ada pun ni ada meriwayatkan lah, bukan khusus dengan hak dekat nak sembahyang tu saja. Dah hak ni macam-macam ada. Jadi kalau nak tengok hak ni, sebahagiannya ada dalam syarah tu. Kalau hak tak ada dalam syarah ni, kena tengok kitab khusus lah, hak berkenaan dengan filbab tu. Berkenaan dengan filbab tu tak banyak, adanya ada 3-4 butir adanya. Salah satunya karangan menatu Maulana Banuri tu, Kashfun Niqab tu. Itu salah satunya. Lepas tu dari segi kelebihan dia ke apa, tu dalam syarah ada sebut. Lepas tu macam-macam lah pula, ada riwayatnya, ada hak sahih, ada hak hasan, ada hak dhaif, ada hak maudhu' pun ada berkenaan dengan buku gigi ni. Tu kena perhatilah tengok. Misalnya hak ni antaranya
yang dikemukakan oleh Tabarani, ma zala Jibril yusini bis-siwak hatta khiftu ala adrasi. Jadi Jibril ni pesan macam cara kau buka gigi ni, siapa aku bimbang kau gosi aku dah. Bimbang kau gosi aku, takut nelah kau, takut luka kau, siapa bimbang. Qala al-Mundhiri isnaduhu layyin, sanadnya lemah. Tak boleh lagu-lagu tu nah. Tak lagi. Lepas tu kebanyakannya tak sahih lah kalau pelik-pelik tu. Pelik-pelik, bunyi pelik-pelik. Jadi nak tahu bunyi pelik ke tidak pelik ni, kena biasakan, biar banyak baca kita ada mau tu. Lepas tu ngaji kita usah ni. Lama-lama kita dapat lah. Rasa tu dapat rasa lah. Lagu ni pelik ni. Kita akan suruh lah. Jadi hak dia sebut sini ni pun banyak dah juga ni. Ni pun banyak. Dengan bahas sanad dia kapal sekali. Dan kalau nak tengok apa kelebihan-kelebihan ni, targhib dan tarhib, tengoklah kitab Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib. Adalah tu yang moleknya pasal dia ni ulama hadis. Dia pada umumnya lah, kalau ada juga dia tinggal, dia akan sebut lah taraf ataupun kedudukan hadis, dia akan sebut tu. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ni pun tebal juga, 3-4 jilid juga. Jadi ceritanya pasal kelebihan kau dosa, kau cara kau gitulah, targhib dan tarhib ni. Hadis yang kedua tu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Jadi suruh tu sebagai suruh fardu lah, wajib. Kalau tidak sabit kerana takut, tapi buat ada takut je lah, jadi tak ada lah suruh tu. Abu Bakar Ibn Al-Arabi dalam Al-Aridatul Ahwadhi, dia kata khilaf ulama tentang siwak. Ishaq kata wajib. Siapa-siapa yang tinggal dengan sengaja, dia kena sembahyang mula. Tak sah nak sembahyang. Begitu mana fahami? Tak sah sembahyang. Mengikut Ishaq. Syafi'i kata sunnatun min sunanil wudu, termasuk dalam salah satu sunat wudu, bukan sunat sembahyang, sunat wudu pada ketika wudu tu lah. Antara sunat wudunya, hak fardu wudu tu basuh muka gapo tu, hak sunat bergigi. Mengikut Imam Syafi'i, dia pun sebut pada ketika itu juga. Imam Malik kata molek bergigi dalam semua keadaan bila mulut tu berubah, tak kira lah kerana apa-apa. Orang yang kata wajib tu, hadis-hadis serupa ni membatalkan pendapatnya. Bercanggah dengan hadis tu kira. Adapun kalau kata sunat ataupun mustahab itu muta'araf. Tapi kalau hak kata sunat tu, tu lebih kuat lah. Itulah kedudukan. Ada sembahyang isyak hingga ke 1/3 malam. Kalau malam tu kita bagi 3, gitu mana alah kelewat tu molek. Itulah juga yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Sebab itulah Imam Syafi'i kata sembahyang lain-lain molek awal belakang. Tapi kalau sembahyang isyak, tak. Sembahyang isyak molek alah kelewat sikit, bukan lewat benar. Lewat ni setara ni. Abu Salamah kata Zaid bin Khalid ni bila nak sembahyang kan, dia pergi masjid, apa dia gigi ada di atas linga, dia selit celah linga. Sebab tu jangan kita kata gapo, jangan kita kata ngotor lah, apalah, kurajalah, itu tak boleh kata. Supaya juga kalau orang tak ada sapu tangan kan, dia sapu kaki dia pun, makan dia pasal dia sapu kaki, kesak-kesak kaki. Jangan kita kata apa nak. Dan ulama-ulama dulu ramai buat lagu tu.
Kita hidup ni macam-macam. Ada ketika senang, pakailah sapu tangan. Tisu. Ketika susah, hidup cara susah. Dia tahu nak sapu mana. Bukan sapu perut. Sapu kaki. Bukan sapu perut. Jadi biar kita tahu. Dalam keadaan ni gini. Dalam keadaan ni gini. Biasanya orang yang menulis tu dia tak sewilah kalan tu dia letak sini lah dia tengok. Itu satu cara sampai itulah. Sampai itu. Apa ubah banyak dah. Orang tak guna pen dah. Kalan pun tak guna dia cara dah main komputer dah. Keadaannya tak serupa. Dia kata kalau dia nak main kat dia akan bergigi. Lepas tu letak mula sini dia tengok. Lepas tu lekat situ lah. Jangan kita kata kalau orang hidup cara kasar gitu tak bagus gitu. Sebab sahabat dulu pernah juga hidup dah hidup. Kalau ada orang hidup lagu tu lah biar dia lah. Kalau ada lagu tu ikut dia. Dia nak pakai kain sekamtih kau, biarlah, itu kebebasan. Kita tak akan lagu tu tak apa, masing-masing lah. Dia nak letak kayu sugi sini no. Lepas tu jatuh ke tidak no. Pada ketika sujud gambar tak usah ikut dia lah. Kalau dia pakai pia kalau jatuh nak lagu mana no. Ikutlah masing-masing. Tu bebas. Bebas. Dan kita tak boleh kata sebab apa sahabat ada buat gitu. Orang yang hidup cara taqasyuf, orang panggil taqasyuf lagu tu, cara zuhud. Dari satu segi molek juga. Dari segi mana? Dari segi yang tak terikat mana dengan dunia. Orang ni kalau dah biasa dengan kemudian kata cerewet ni, solid sangat ni kan. Susah juga tak jadi benda, tak jadi kerja. Tak boleh buat kerja, kisahnya benda remeh-temeh. Pasal apa? Dia biasa sangat dalam kemewahan. Tapi kalau tahu juga guna, cara ketika susah ketika ni, tak apalah. Kena bersedia. Ada kalanya tak payah pun tak apa. Ni kalau tak ada sapu tangan pun balon dengan bini no. Apa yang tak sakut sapu tangan ni? Pas makan nak sapu tangan tak? Kalau tak ada kita sapu kaki sudahlah. Nah. Pakai lagu tu kan? Kau malah bini nak. Dia kata tu lelaki dia mudah basah ikut agama makan lah kau lah. Tak ada sapu tangan, kau tak ada tisu, kau tak ada air, kau pelapik, kau tak ada dah. Apa ni cawan pun tak ada. Jadi kasar terlajar. Tak sih juga dalam keadaan senang tu. Tuhan ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu kena nyata. Jangan tak boleh nyata. Jadi kedekut macam dah. Cara sesok macam kaya pun. Dalam keadaan senang pun lagu tu semacam. Jadi tak saya berasa lah nikmat dunia. Tapi kalau dia nak lagu tu ikutlah. Kita tak boleh kata apa dah. Kalau nak lagu tu tak apa. Nak kan. Memang ada juga satu cara lagu tu. Lepas tu akhir tu Mulla Ali Al-Qari kata lagi, tak puas hati lagi Mulla Ali Al-Qari ni. Dia kata infarada Zaid bin Khalid bihi. Kata dia Zaid bin Khalid sorai kata dia lagu tu. Zaid sorai lagu tu. Jadi fala yasluhu hujjatan, tak boleh nak buat hujjah kata dia tu. Awista kali taharatiha, boleh jadi juga. Dia kata dia bersugi tu kerana taharah, suci kata dia saja. Jadi kita tak boleh nak pegang. Tapi marah pula ni Mubarak Furi ni. Muka dia ahli hadis kan. Tuk guru dia kata dah. Tuk guru dia awak mari dah hadis sebelum pada ni. Muka surat tadi anak tak baca. Dalam Ghayatul Maqsud Syamsul Haq Al-Azim Abadi tu. Itulah Aunul Ma'bud tu. Asalnya dia tulis Ghayatul Maqsud. Qala Syekh Al-Allamah Syamsul Haq rahimahullah fi Ghayatil Maqsud. Ghayatil Maqsud itulah asal kitab Aunul Ma'budnya. Setengah ulama kata Aunul Ma'bud tu bukan tulisan dia, direngkaskan oleh anak dara dia. Anak dara dia nama Muhammad Ashraf. Hak tu.
hak Syamsul Haq ni Ghayatul Maqsud 30 jilid tu. Tapi ada juga ulama mengatakan Aunul Ma'bud pun dia dah rekas diri, boleh jadi dia pakat dengan anak dara dia, tak tahulah. Situ dia. Ni dia sebut qultu fihi innahu lam yanfarid bihi Zaid bin Khalid kama arafta. Bukan Zaid bin Khalid seorang ni, kata dia. Tahu dah kata dia aku royak dah. Lepas tu cara dia buat ni, zahir hadis ni menunjukkan begitu. Tidak ada satu pun hadis yang menafikan, yang menolak cara lagu tu. Bapa tak boleh nak jadi hujahnya, kata dia. Balah pula situ lah. Bapa tak boleh nak jadi hujahnya. Tadi dia kata dah. Anda tak baca tadi. Qultu kalamu Syekh Syamsul Haq hadha kalamun hasan tayyib. Comel dia kata. Sebab dia faham. Boleh berlaku lah. Betul-betul sebelum semaya tu boleh juga. Ada juga hadis. Dan sahabat-sahabat bukan seorang buat. Ramai buat ni. Tetapi kata dia sahibut tib syadhi, ataupun yang terkenal dengan al-arfus syadhi, pengarang al-arfus syadhi tu tak puas hati, dia kata dia nukilkan daripada kitab tu sebahagian, banyak pula dia tinggal. Lepas tu duduk mengapu, kata dia. Dia kata ke Anwar Shah Kashmiri mengapu, kata dia. Hak ni anak murid, hak ni bangun pula dah, hentai pula tu kata dia. Mengapu, kata dia dah. Untuk guru kita ayat, jadi ada hujah dia pula dah. Dia kata thumma tafawwaha bima yadullu ala annahu lam yafham kalamahu. Duk mengaku, kata dia, menunjukkan memang dia tak faham, kata dia. Dia tak faham orang ayat, ataupun memang dia ni ta'assub telajak ni, teruk ni, kata dia, ta'assub. Yang mendorong dia jadi mengaku begini, kata. Itu dia marah tu. Sebab itulah kalau baca dalam terutamanya Ma'arifus Sunan, dia rak balik. Dia kata ke Anwar Shah Kashmiri, balah balik. Sebab tu tulis kemudian. Ni tulis selepas daripada Arifus Syadhi, kita boleh tahu lah sejarahnya. Arifus Syadhi Anwar Shah Kashmiri tu dulu. Ni tulis ni dia tengok tu juga bila dia tulis. Jadi Anwar Shah Kashmiri serupa dengan orang Hanafi lain lah. Dia kata tak molek lah buh gigi sebelum dekat nak mayat tu. Buh gigi ni termasuk dalam buang kekotoran. Buang kekotoran dia tak sesuai dalam masjid, kata dia. Tu lah dia kata mengapa dah. Lepas tu kalau darah, kalau darah tak molek juga. Lepas tu kalau gosok gitu saja, untuk apa gosok gitu saja? Buh gigi ni ma'qulul makna, bukan ghairu ma'qulil makna. Bukan buh gigi ni ghairu ma'qulil makna. Kita boleh faham, apa suruh buh gigi, tak suruh cuci. Lepas tu kalau gitu nak cuci ke apa? Dia kena gosok juru benar baru cuci buh gigi ni. Gosok gigi ni. Dia kata mengaku. Marah kawan ni dah. Pasal apa? Dia orang ahli hadis ni dalam banyak perkara dia lebih dekat, lebih serupa dengan Syafi'i. Banyak perkara. Tapi banyak perkara tak serupa juga dia tidak terikut Syafi'i. Kebetulan. Kebetulan. Hadis ini hasan sahih. Jadi kalau kata hasan tu hak tadilah isyarat pada hak tu lah, sahih tu hak lain-lain lah. Ada dalam hak lain.